Saya sebut 2 minggu lepas, kita nak sebut juga berkenaan dengan perbezaan pendapat. Kadang-kadang dalam menafsirkan ada beza pendapat. Nah, kepada tadi, balik kepada kepada tadi, ada orang dia menafsirkan hadis itu berkenaan dengan kepala, dan ayat Quran berkenaan dengan kepala. Ada orang menafsirkan kalau kita tepuk kepala kita, saya pergi luku kepala kan. Orang kata luku apa? Luku kepala lah. Kita sebahagian pun dah kepala dah. Ya, ada orang dia berbincang begitu. Cuma para ulama hadis mengatakan bahawa Al-Quran jelas mengatakan basuh kepala, dan sunnah Nabi SAW juga menunjukkan kepada kita jelas membasuh keseluruhan kepala. Dan juga Imam Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi hadis yang pertama itu, hadis Ibn Abbas itu, dia masuk di dalam bab ghuslul wajhi bil yadain bil gharqati wahidah. Bab basuh muka. Bab basuh muka. Dia masuk dalam bab basuh muka. Hadis Uthman dia masuk dalam bab al-wudu salasan. Wudu itu 3 kali. Dan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Zaid itu dia masuk dalam bab mashir ra'si kulli. Menyapu kepala, kulli apa maksud? Keseluruhan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Bukhari, kadang-kadang orang ada satu salah tanggapan selalunya orang. Dia kata Imam Bukhari ni dia membukukan hadis, dia tidak ada pendapat fiqh. No, salah. Dia membukukan hadis-hadis di dalam kitab dia itu, walaupun dia tak hurat, tetapi dia menunjukkan bahawa ini pendapat fiqh. Itu cara dia bukukan hadis. Sebab tu dia bukukan hadis berpandukan kepada tajuk-tajuk. Sebab tu dia bagi satu hadis yang ke bab 30 itu, dia masuk bawah bab mashir ra'si kulli. Bab menyapu kepala keseluruhan. Maksudnya Al-Bukhari berpendapat basuh kepala macam mana? Basuh kepala semua. Dia ulama hadis syaqul hadis. Jadi kita nak beza pendapat dengan orang yang membawa hadis yang jelas dengan orang yang menafsirkan dengan penafsiran yang bagi kita betul tak? Sebab tu kita kata, saya sebut premis, 3 premis yang awal tadi untuk kita faham benda ni ya. Untuk kita faham benda ni. Okay. Jadi saya sebut sedikit berkenaan dengan hadis Abu Daud dan Tirmizi dari Luqayd bin Ibn Saburah. Nabi ni bila dia melakukan madmadah dan istinsyak ni, dia dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Maknanya bila dia kumur bersungguh-sungguh. Itu maksud madmadah, berkumur bersungguh-sungguh. Nah, bukan buang air betul buang balik. Dia berkumur bersungguh-sungguh. Lepas tu dia istinsyak. Istinsyak ni hisap air masuk dalam hidung. Lepas tu istinsar, dia hembus keluar. Ada setengah orang dia kata susah, tak berapa biasa. Kita buat setakat ni kita mampu. Setakat ni kita mampu. Kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sebut, dan Nabi isap dengan air daripada tangan kanan, tapak tangan kanan, dan dia hembus keluar ni tangan kiri. Dan hadis Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid yang saya sebut tadi, Rasulullah menyapu kepalanya dengan tangan, dengan membawa kedua tapak tangan ke depan dan ke belakang. Beliau memulakan di hadapan dan membawa tapak tangan hingga ke belakang kepala dan membawanya semula ke hadapan. Itu hadis. Saya tak baca oleh panjang. Kemudian hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i daripada Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah SAW menyapu kepalanya serta memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga. Dua jari telunjuk masuk dalam telinga dan menyapu kedua ibu jari di bahagian luar. Sebab tu jari telunjuk dia sapu dalam telinga. Setakat mana boleh capai dalam telinga? Sampai dalam gegelinang tak payah. Setakat mana dalam telinga. Lepas tu ibu jari bahagian luar. Ya. Sapu ke depan, lepas tu masuk jari telunjuk dan ibu jari belakang. Habis. Sekali sahaja. Okay. Sebab itu para ulama bila membincangkan berkenaan dengan wudu ini menyenaraikan beberapa perkara yang sunat. Kita sebut sunat sebab apa? Sebab yang wajib Allah sebut dalam Quran tadi dah. Kan? Itu wajib. Okey, yang sunat disebut oleh para ulama. Pertama, gosok gigi.
Saya sebut gosok gigi, saya tak kata brus gigi. Sebab terpulang lah. Siapa nak guna brus gigi, siapa nak guna kayu siwak, terpulang. Tapi kita sebut di dalam perbincangan berkenaan dengan matan hadis itu, para ulama membahaskan bahawa dia berpandukan kepada wasilah suasana semasa. Zaman Nabi dia guna kayu siwak. Zaman kita sekarang ni guna brus gigi. Termasuk ke? Termasuk. Sebab tu saya kata menggosok gigi. Terpulang. Siapa nak guna kayu siwak, siapa nak guna brus gigi. Di dalam hadis Nabi dia kata kalau tak menyusahkan, dia wajibkan benda tu. Maknanya dia sangat memberatkan kita menggosok gigi sebelum kita solat. Sebab tu orang yang dia menggunakan kayu siwak sebelum dia solat merupakan satu sunnah Nabi SAW. Cuma ada sebagian ulama dia membincangkan benda tu. Ulama ni tuan dia prihatin. Kadang-kadang kita tengok orang dia bawa kayu siwak, dia buat dalam jubah dia. Kita tengok air liur dia habis kat poket jubah. Kadang-kadang dari segi hygiene dia pun kena jaga juga. Saya dah tengok seorang, alhamdulillah tak tahulah. Tapi tak tahu, mungkin orang yang belajar sains mungkin ada masalah juga. Tapi untuk mengelakkan baju dia tu, dia kena air liur dia letak macam penutup pen lah. Tapi setengah orang dia kata bila benda basah, kan bakteria dalam tu kan, dia tutup pun masalah juga kan? Jadi terpulang kepada kita. Kemudian memulai wuduk dengan membaca Bismillah, okay? Kerana hadis riwayat Ahmad dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Saya sebut dalam selepas ini banyak lagi berkenaan dengan sifat solat Nabi SAW. Beberapa hadis di dalam Kutubus Sittah. Apa dia Kutubus Sittah? Kutubus Arba'ah, kitab 4. Apa dia? Kitab 4, kitab hadis yang 4. Kecuali Bukhari dan Muslim. Apa dia? Yang 4. An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Okay. Kitab yang 4 ni para ulama hadis seperti Al-Albani, Al-Hafiz Al-Iraqi, mereka go through dan dibahaskan supaya boleh diletakkan kategori hadis ni sahih, hasan, dhaif. Okay. Sebab tu kalau kita dapati kitab-kitab tu sekarang, dia ada di hujung tu ada kedudukan hadis tu dibahaskan oleh para ulama. Sahih Bukhari dengan Muslim ada tak? Ada, sebab semua hadis sahih. Kecuali yang ni modal sebab tuan-tuan orang universiti. Kalau orang kampung tak cerita kan? Tak boleh buat. Tapi tuan-tuan orang universiti mungkin soalan ni diajukan kepada tuan-tuan boleh jawab. Seorang ulama hadis yang bernama Ad-Darqutni, dia membahaskan berkenaan dengan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan terdapat hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu yang dipertikaikan kesahihan. Dia masukkan hadis. Dia masukkan hadis yang kelima. Ya, yang menjadikan tajuk bab tadi kan. Hadis-hadis yang Bukhari jadikan tajuk, ada sebagian hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ni semua datang dengan sanad dia dan lengkap. Anak-anak tadi yang kita sebut lengkap. Tapi hadis yang jadi pembuka tajuk tak ada sanad. Patutnya Al-Bukhari mengemukakan sanad untuk hadis setiap hadis dalam kitab dia. Jadi bila dia tak mengemukakan sanad, apa maksud? Maksud dia hadis itu bukan sebahagian daripada hadis yang dia bukukan dalam kitab dia, cuma menjadi tajuk bab atau tajuk kitab. Dan ada kebanyakan hadis-hadis ini diulangi semula dalam tajuk-tajuk tertentu dan Al-Bukhari bawa dengan sanad yang lengkap. Tapi ada beberapa hadis yang dijadikan tajuk ini, di mana hadis itu dipertikaikan. Jadi kita tak kata hadis itu mencacatkan kitab Al-Bukhari kerana dia tak masukkan hadis itu sebagai hadis sahih di dalam kitab dia. Dia menggunakan hadis itu sebagai pembuka tajuk saja. Dan kita kena faham sebab kadang-kadang dalam internet mungkin orang yang dia saja nak cari pasal ni, dia akan letakkan benda ni. Kalau kita tak faham, kita hadis dalam Sahih Bukhari pun ada hadis yang tak sahih. Kan? Semoga kita boleh jawab kalau orang ni. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad yang dihasankan oleh Al-Albani ni, Rasulullah SAW bersabda, la wudu', tidak ada wudu'. Tidak ada wudu' ni yang dimaksudkan ini
para ulama hadis membahaskan